Sejauh manakah penerjemahan bahasa ibunda mempengaruhi penerbitan karya sastra? Saya mengkhusus kepada penulis kaum India, sastrawan Kavin ya. Bila sebut sastrawan Kavin merujuk kepada penulis kaum India yang menulis karya bahasa Malaysia. Ya jelas. Dan tesis saya, kajian saya untuk melihat aspek budaya ini sebab ilmiah kan. Bila ilmiah kena ada teori, kena ada skop, segala benda merapu yang membosankan. Jadi dalam kajian itu, saya mengkaji cerpen-cerpen bahasa Malaysia yang ditulis oleh penulis kaum India dari tahun 1985 hingga tahun 2019. Saya kaji cerpen untuk melihat aspek budaya. Saya melihat aspek budaya secara khusus, bukan tentang keindahan bahasa mereka, plot, tidak. Aspek budaya kerana aspek budaya itu merupakan elemen yang ditekankan dalam konsep sastra kebangsaan. Konsep sastra kebangsaan ini bukan baru ya. Bulan 16 hari bulan Ogos ini, hari ini berapa 20. 50 tahun lalu sehingga hari ini 20 hari bulan 16 hingga 20 hari bulan Ogos tahun 71 berlangsung Kongres Kebudayaan Kebangsaan di Universiti Malaya. Pada kongres itulah dibincangkan dan diputuskan apakah maksud sastra kebangsaan, iaitu karya yang ditulis oleh warga negara Malaysia, karya dalam bahasa Malaysia. 71 kita tak guna bahasa Melayu ya, kita sebut bahasa Malaysia. Karya dalam bahasa Malaysia dan karya yang menggambarkan masyarakat majmuk, multi-etnik, pelbagai kaum di Malaysia, memaparkan budaya masyarakat pelbagai kaum. Telah dimulakan tetapi masih tidak diamalkan, sebab saya boleh katakan dengan berani, kurang diamalkan kerana masih ramai yang menulis tentang orang Melayu dan budaya Melayu. Selepas tahun 85, 87 khususnya dengan Mahindran dan Saroja Devi, kita lihat perubahan yang berlaku. Itu bila saya kaji teks, analisis teks. Tapi seperti kata Berwin, saya terpaksa juga melihat sebelum menulis dalam bahasa Malaysia, ramai kaum India yang berkarya, memang sehingga kini berkarya dalam bahasa Tamil. Saya lihat juga ada satu bab saya khususkan tentang sumbangan penulis Tamil dalam terjemahan. Ada pelbagai karya yang diterjemahkan khususnya oleh Bella Idham, oleh G. Susay yang Anda sebut tadi, Joseph Selvam sendiri menterjemahkan karya-karya Tamil ke bahasa Malaysia. Apakah kandungan karya mereka? Sebab itu merupakan zaman transisi daripada penulisan bahasa Malaysia ke penulisan bahasa Tamil ke bahasa Malaysia. Dan mungkin kita akan bertanya, kenapa sebelum tahun 60 itu atau awal 60 itu orang bukan Melayu atau khususnya orang kaum India tidak berminat untuk tulis dalam bahasa Malaysia? Jawapannya senang. Sebab sebelum itu, bahasa Melayu, ya, saya sebut bahasa Melayu menggunakan tulisan Jawi. Munshi Abdullah berkarya dalam bahasa Melayu, tulisan Jawi. Nagalingam tahun 1930 tulis cerpen Melayu menggunakan tulisan Jawi. Tahun 52, Kongres Bahasa dan Sastra diadakan oleh Asas 50. Semuanya Melayu ya, ini bukan orang India, orang Cina, orang Sabah Sarawak buat provokasi, tidak. Penulis-penulis seperti Usman Awang, Kerismas, Samad Ismail, bukan Samad Said, Samad Ismail dan ramai lagi, Ashraf, mereka memulakan gerakan bahawa sastra ini adalah sastra masyarakat dan bahasa Melayu perlu menggunakan Rumi, bukan Jawi. Orang Melayu sendiri yang menolak Jawi ya. Tahun 52 diadakan kongres. Tahun 54 diadakan kongres 52 saya rasa di Johor dan di Singapura. Tahun 54 kongres diadakan sekali lagi dan pada tahun 56 mereka buat memorandum yang dipersetujui dibawa ke kabinet dan dari situlah tahun 63 kita ada Akta Bahasa Kebangsaan 63 yang menyebut bahawa bahasa Melayu, waktu itu masih bahasa Melayu, bahasa Melayu perlulah menggunakan tulisan Rumi. Jawi juga dibenarkan. Jadi selepas tahun 63, barulah orang bukan Melayu, bukan Islam,
berminat untuk berkarya dalam bahasa. Tahun 63 itu sendiri sudah diperkenalkan istilah bahasa Malaysia, walaupun secara rasmi hanya pada tahun 71. Jadi ini perkembangan yang menarik. Kita lihat mengapa orang menjauhkan diri dan apa yang menarik mereka untuk terlibat. Tahun 71, Persatuan Penulis Tamil Malaysia hampir menyertai Gapena, menjadi sekutu dalam Gapena, tapi saat akhir tarik diri. Ada sebabnya, ada dalam buku ni lah, baca dalam buku ya, nanti tak ada orang baca buku pula. Semua perkara ini sangat menarik. Ada sejarahnya, ada rentetannya, ada urutannya, ada sebab akibatnya yang membawa kepada kita hari ini.